Salam sejahtera kepada murid-murid yang dikasihi sekalian. Okey, kita masih lagi dalam tajuk berkaitan dengan pecahan, iaitu tajuk berkaitan dengan pecahan. Kita dah belajar macam mana nak mengenal pecahan dan penambahan dalam pecahan, dan kita belajar cara menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Okey, untuk subtopik hari ini ataupun topik kecil kali ini kita akan belajar apa itu tolak pecahan ataupun penolakan dalam pecahan. Okey, macam biasa kita bahagikan menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang sama dengan satu lagi menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeza. Okey, kita belajar satu persatu. Kita tengok yang mempunyai penyebut yang sama dahulu. Okey, untuk menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, okey, penyebut yang sama, kita tengok apa kaedah yang perlu kita ikuti. Okey, kaedah yang pertama ialah kekalkan penyebut. Yang pertama kita kekalkan penyebut dia, jangan ubah. Okey, tolakkan pengangka saja. Kita tolakkan pengangka sahaja. Okey, kemudian kaedah yang ketiga, permudahkan kalau perlu kita permudahkan ataupun kecilkan pecahan yang besar menjadi sebutan yang terendah. Okey, sebutan yang terendah. Okey, cuba tengok contoh di bawah. Kita ada sebiji kek dan kek ini kita potong kepada 6 bahagian. Okey, setiap potongan dapat ada 1/6. Setiap kek ada 1/6. Okey, 1/6 kek kita dah buang ataupun kita dah makan. Jadi tinggal berapa? Tinggal sini 5/6. Okey, kemudian saya bagi kepada awak satu lagi potongan, 1/6 potongan. Jadi berapa baki yang ada? Di sini? Okey, tengok. 5/6 iaitu yang ini, 5/6 ditolak dengan 1/6 yang saya berikan kepada awak. Okey, 1/6. Okey, berapakah jawapan yang ada? Okey, mari kita buat dalam bentuk operasi. Okey, tulis 5/6 ditolakkan dengan 1/6. Okey, disebabkan penyebutnya adalah sama. Okey, penyebutnya adalah sama. Cuba tengok 6. Ni pun 6. Jadi yang perlu kita buat hanya menolak terus yang ni. Tolak pengangka sahaja. Jadi kita dapat jawapannya berapa? 5 tolak 1 jawapannya adalah 4. 4/6. Okey. 4/6 ni kita boleh permudahkan lagi, jadikan dalam bentuk yang lebih kecil ataupun dalam sebutan yang terendah. Macam mana? Kita bahagikan dengan 2. Sini bahagi 2. Apabila yang atas dibagi 2, yang bawah pun dibahagikan 2. Okey, dapat jawapan berapa? 4 bahagi 2 jawapannya adalah 2. Okey, 6 bahagi 2 jawapannya adalah 3. Jadi kita dapat jawapannya adalah 2/3. Okey, apabila 5/6 ditolak dengan 1/6 jawapannya adalah 2/3. Okey, inilah jawapannya. Okey, seterusnya kita lihat contoh ini pula. Contoh 6/7 tolak 1/7 dan ditolak lagi dengan 2/7. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang berkaitan dengan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Cuba tengok penyebutnya sama, iaitu 7. Ini 7, ini 7, ini 7. Okey, kali ini kita akan buat bentuk dalam bentuk garis lurus. Okey, kita buat dalam bentuk garis lurus supaya mudah difahami. Okey, yang pertama kita ada 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, last sekali 1 ataupun 7/7. Okey, setiap ruangan ini akan ditambah 1/7. Ini 1/7. Ditambah lagi 1/7 jadi 2/7. 2/7 tambah lagi 1/7 jadi 3/7 dan seterusnya. 1/7, 1/7 dan 1/7. Yang terakhir pun sama, 1/7. Okey, kita tengok soalan dia. 67. Di mana 67? Okey, di sini. 6/7 di sini. Okey, ditolak 1/7. Kita tolak 1/7 ini.
1/7 maksudnya kita tolak satu langkah sahaja, satu langkah ke belakang. Apabila kita tolak mesti ke belakang. Kalau tambah baru ke depan. Jadi kita tolak satu ke belakang. Okey, kita tolak sini. Okey, dapat jawapannya 5/7. Kita tolak 1/7 di sini, jadi jawapannya kita dapat 5/7. Okey, seterusnya tolak lagi 2/7. Okey, bila tolak 2/7 mestilah 2 langkah. Okey, 1/7 tolak lagi 1/7, jadi kita tolak 2 langkah. 2 langkah. Jadi kita tolak 2 langkah. Tolak 2 langkah. Kita tolak 2/7. Okey, berapa jawapan kita dapat? Kita dapat 3/7. Okey, kita dapat jawapan 3/7. Jadi 6/7 tolak 1/7 dan tolak lagi 2/7, jawapannya yang kita dapat adalah 3/7. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, mudah kan kalau kita buat bentuk garis lurus supaya kita nampak lebih jelas macam mana penolakan dalam pecahan. Okey, soalan yang seterusnya 7/10 ditolakkan dengan 3/10. Okey, masih lagi dalam sebutan yang sama. Okey, sebutan yang sama iaitu 10, ini pun 10. Okey, mudah. Kita hanya perlu tolakkan pengangka saja. Tapi kita tengok dulu gambar rajah. Okey, kita ada satu kotak yang dipecahkan dengan kepada 10 bahagian. Dipecahkan kepada 10 bahagian. Jadi setiap bahagian kita dapat 1/10. Ini pun 1/10. Ini pun 1/10 dan seterusnya. Okey. Seterusnya. Okey. Dari sini hingga ke sini kita ada 7/10, nampak ni? 7/10. Okey, dari sini hingga ke sini kita ada 7/10. 7/10. Okey. Kemudian kita buang ataupun tolak 3/10, nampak ni? Kita tolak yang ni. Kita tolak 3/10 ini. 3/10 kita buang. Berapakah baki yang ada? Okey, baki yang ada mestilah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi jawapan kita dapat adalah 4/10. Jadi jawapan kita tulis 4/10. Okey, mari kita lihat dalam bentuk operasi. Tulis 7/10 ditolak dengan 3/10. Berapa jawapan dia? Okey, disebabkan penyebutnya adalah sama, 10 dengan 10. Okey, tengok 10, 10, 10. Kita perlu tolakkan pengangka saja. Tolak terus. 7 tolak 3, jawapannya adalah 4. Jadi 4. Kekalkan penyebut. Okey, 4/10. Okey, samalah jawapan dia kat atas. Okey, sama, ini adalah jawapan dia, sama. Okey. 4/10 ini kita boleh kecilkan lagi. Kita boleh buat dalam bentuk sebutan termudah. Kita buat dalam sebutan termudah. Okey, macam mana dengan kita bahagikan dengan 2. Okey, kita bahagikan dengan 2. Bila atas dibahagikan 2, yang bawah pun dibahagikan dengan 2. Berapa jawapan yang kita dapat? 4/2, jawapannya adalah 4/2 adalah 2, jawapannya 2. 10/2, jawapannya adalah 5. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, dalam bentuk sebutan termudah. Di sini pun kita boleh tukar 4/10 ataupun bersamaan dengan 2/5. Okey, ini jawapan yang terakhir. Ini pun betul, ini pun betul, tapi ini lebih betul, kita pemudahkan. Okey. Okey, kita teruskan lagi dalam penolakan pecahan. Tapi untuk kali ini kita akan menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeza. Okey, menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeza. Okey, untuk menolak pecahan yang mempunyai penyebut yang berbeza, kita mesti samakan penyebut dahulu. Kena samakan penyebut dahulu. Dengan kaedah mana kita samakan? Dengan kaedah mendarabkan gandaan sepunya terkecil ataupun dengan darab silang. Okey, dua-dua kaedah ini kita boleh gunakan. Sama ada mendarab gandaan sepunya terkecil ataupun darab silang. Okey, mari kita buat dalam bentuk operasi. Okey, 1/2 tulis. 1/2 ditolakkan dengan 1/3. Tolakkan 1/3. Okey.
Macam mana kita nak buat darab silang? Okey, kita darabkan secara bersilangan. 1 ni didarabkan dengan 3. Kejap. Okey, kita buat pendarapan secara bersilangan. 1 didarabkan dengan 3. Jadi, berapa kita dapat? 1 darab 3. Okey, sini. Okey, kemudian 1 ini didarabkan silang dengan 2. Didarabkan silang dengan 2. Jadi, berapa kita dapat? Kita dapat dengan 1 darab 2. Darab 2 tulis dulu. Okey, kemudian yang bawah penyebut didarabkan bersama dengan penyebutnya. Okey, darab 2 darab 3. Okey, yang kalau ini darab 2 darab 3, sini pun darab bersilang. Jadi 3 didarab 2. Okey, mari kita selesaikan. 1 didarabkan dengan 3, jawapannya adalah 3. Kemudian yang bawah 2 didarabkan 3, jawapannya adalah 6. Okey, pindahkan, tolak. 1 darab 2, jawapannya adalah 2. Okey, 3 didarab 2, jawapannya adalah 6 juga. Okey, 6 juga. Jadi sekarang penyebutnya telah sama. Cuba tengok, penyebut dah sama, 6, 6. Jadi kita boleh tolakkan terus sahaja pengangkanya. Okey, pengangka bila penyebut telah sama, kita terus tolak pengangka, terus tolak je. Jadi kita dapat jawapan 3 tolak 2, jawapannya adalah 1. Okey, per 6. Okey, kekalkan pengangkanya. Jadi inilah jawapan dia. Okey, 1 per 2 ditolak 1 per 3, jawapannya adalah 1 per 6. Ini adalah jawapan terakhir. Okey, kita teruskan lagi contoh yang seterusnya. Lihat contoh ini, 1 tolak 5 per 8. Okey, kita ada di sini ialah nombor bulat menolak nombor pecahan. Jadi bagaimana nombor bulat nak tolak nombor pecahan. Nak tolak pecahan. Jadi kita mesti tukarkan dulu nombor bulat ini kepada bentuk pecahan. Tukarkan 1 kepada bentuk pecahan. Jadi macam mana kita nak buat? 1, kalau 1 ni bersamaan dengan 8 per 8. Okey, 1 bersamaan dengan 8 per 8. Jadi kita tahu, okey, kita tahu 8 per 8 tolak dengan 5 per 8. Jadi kita tahu, kita dah samakan, penyebutnya dah sama, 8, ini pun 8. Jadi kita hanya tolakkan terus pengangkanya. Okey, pengangka kita tolak terus. 8 tolak 5, jawapannya adalah 3. 8 tolak 5 adalah 3. Okey, kekalkan penyebut. Jadi kita dapat jawapannya adalah 3 per 8. Okey, jawapannya adalah 3 per 8. Ingat, apabila nombor bulat, kita tukarkan dulu dalam bentuk pecahan. Okey, 1 bersama dengan 8 per 8 sebab penyebutnya adalah 8. Jadi, selepas ditolak, kita dapat jawapannya adalah 3 per 8. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, seterusnya, contoh yang seterusnya ialah 3 per 4 tolak dengan 3 per 8. Okey, di sini kita ada nombor bercampur tolak dengan pecahan wajar. Jadi kita tulis balik 3 per 4 tolak 3 per 8. Okey, macam mana kita nak tolak 3 per 4? 3 per 4 ni nak tolak 3 per 8. Bagaimana? Kita mesti samakan penyebut dulu. Dahulu. Okey, bagaimana kita nak buat? Kita mesti gandakan. Kita buat gandaan sepunya. Mendarabkan dengan gandaan sepunya. Okey, 4 darab berapa dapat 8? Sebab kita nak bagi samakan. 4 darab berapa? Jawapannya adalah 8. Jadi kita tahu 4 darab 2, jawapannya adalah 8. 4 darab 1, 4. 4 darab 2, 8. Jadi kita darabkan dengan 2. Apabila yang bawah didarabkan dengan 2, yang atas pun akan didarabkan dengan 2. Jadi kita dapat, kita dah tahu untuk samakan penyebutnya, kita mesti darabkan dengan gandaan sepunya. Okey, kita teruskan. Tulis balik 3 darab 2, jawapannya adalah 6. 4 darab 2 adalah 8, jawapannya 8. Tolak 3 per 8. Jadi kita dah dapat penyebutnya adalah sama.
Kita dah dapat penyebutnya sama 8. Ini pun 8. Okey, mudah, kita boleh terus tolakkan. Okey, abaikan nombor bulat ni. Kita biarkan, kita terus tolak pecahan dulu. Tolak pecahan. Jadi kita dapat jawapannya 2, 6 per 8 tolak 3 per 8. Jawapannya adalah 2, 6 tolak 3. Jawapannya adalah 3. 3, kekalkan penyebut 2, 3 per 8. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, mari kita buat dalam bentuk garis lurus. Okey, kita buat bentuk garis lurus supaya kita lebih mudah difahami. Okey, kita soalan ni adalah 2, 3 per 4 tolak 3 per 8. Tolak 3 per 8. Okey, kita dah tahu, kita dah tukarkan tadi 2, 3 per 4. Kita dah buat pendarapan gandaan sepunya. Okey, 2, 3 per 4 tadi didarabkan dengan 2 tadi. Okey, kita darabkan dengan 2 tadi. Darab 2. Apabila yang bawah didarab 2, yang atas pun darab 2. Jadi kita dapat jawapannya 2, 6 per 8. Okey, di mana 2, 6 per 8? Okey, 2, 6 per 8 di sini. Okey, di sini 2, 6 per 8. Okey, kita di sini. Okey, ditolakkan 3 per 8. Apabila sebut 3 per 8, maksudnya kita lompat ke belakang 3 kali. Okey, sebab satu ni bersamaan dengan 1 per 8. Ini pun 1 per 8. Ini pun 1 per 8. Apabila kita tolak 3 per 8, kita ke belakang. Kita ke belakang 3 kali. 3 kali lompat. 1, 2, 3. 3. Jadi kita tolak 3 per 8. Jadi dapat jawapan kita adalah 2, 3 per 8. Okey, ini adalah jawapan dia. Sama tak? 2, 3 per 8. Okey, sama jawapan dia. Okey, baiklah, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, tengok contoh 6. 3 per 6 ditolak dengan 3, 1 per 3. Tolak 3, 1 per 3. Okey, penolakan di sini kita ada penolakan nombor bercampur. Okey, untuk menolak nombor bercampur, kita mesti bahagikan nombor bulat dan pecahan ditolak secara berasingan. Okey, maksudnya nombor bulat ditolak sama nombor bulat dan pecahan ditolak sama pecahan. Kita tak boleh gabungkan, maksudnya asing. Kita kena asingkan. Okey, mari kita buat. Okey, 6, 3 per 6. Nombor pecahan dia ada, nombor bulat dia adalah 6 tolak 3. Jadi 6 tolak 3. Okey, pecahan dia pula apa? Pecahan dia adalah 3 per 6 tolak 1 per 3. 1 per 3. Okey, buat dalam bentuk kurungan. Okey, ingat tanda tambah sebab kita tambahkan nombor bulat dengan pecahan. Maksudnya tolaknya di sini. Tolaknya di sini. Okey, kita tulis balik 6 tolak 3. Pecahan dia apa? 3 per 6 tolak 1 per 3. Okey. Okey, mula-mula tolak nombor bulat dulu. Nombor bulat dulu. Kita tolak secara berasingan. 6 tolak 3, jawapannya adalah 3. Okey, turunkan pecahan. 3 per 6. 3 per 6 tolak 1 per 3. Okey. Okey, seterusnya bagaimana kita nak menolak pecahan yang berbeza? Yang berbeza penyebut dia. Okey, kita mesti samakan dulu penyebut dia. Macam mana? Kita darab dengan gandaan sepunya terkecil. Okey, mana gandaan sepunya terkecil di sini? Yang 3 terkecil. Yang 3 ni terkecil. Okey, 3 darab berapa? Nak jadi 6. Kita mesti samakan. Jadi 3 darab berapa? Jawapannya adalah 6. Jawapannya 3 darab 1, 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. Jadi 3 darab 2, 6. Kita darabkan dengan 2. Apabila yang bawah didarabkan dengan 2, yang atas pun akan didarabkan dengan 2. Okey, kita tulis balik. Turunkan 3. 3. Okey. 3 per 6 ditolakkan dengan, okey, 1 darab 2, 2. Okey. 3 darab 2, 6. 3 darab 2, 6. Okey, turunkan. Okey, kita dah samakan penyebut. Sekarang kita dah samakan penyebut. Dua-dua adalah 6. Penyebut ni adalah 6. Yang ni pun 6.
Yang ni pun 6. Jadi kita boleh terus tolakkan saja. Okey. 3, turunkan 3. Nombor bulat 3. 3 tolak 2, jawapannya adalah 1. Kekalkan penyebut dapat 6. Jadi 3 1 per 6. Okey, ini adalah jawapan dia. Okey, ingat kita tolak secara berasingan. Nombor bulat tolak sama nombor bulat dan pecahan ditolak sama pecahan. Okey, setelah kita tolak 6 3 per 6, tolak 3 1 per 3, kita dapat jawapannya adalah 3 1 per 6. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, baiklah, mari kita teruskan dengan contoh yang seterusnya, iaitu di sebelah ni. Okey, tolak 6, tolak 1 1 per 4 dan tolak lagi 1 per 3. Tolak lagi 1 per 3. Okey, untuk menolak nombor, kita boleh buat satu per satu. Mula-mula kita tolak yang ini dulu. Dapat jawapan, kita tolak yang ni pula. Okey, kita boleh buat tolak satu per satu, tak ada masalah. Okey, untuk membuat penolakan nombor bercampur, kita mesti bahagikan, kita asingkan, tolak secara berasingan. Nombor bulat sama nombor bulat dan pecahan sama pecahan. Okey, yang pertama tu 6. Turunkan 6. Nombor bulat dia adalah 6. Okey, pecahan dia ada tak ada? Pecahan tak ada. Okey, yang kedua 1 1 per 4. Okey, nombor bulat dia adalah 1. Okey, pecahan dia adalah 1 per 4. 1 per 4. Okey, kita boleh tolakkan terus. Tolakkan. Okey, disebabkan sini kosong, tak ada, jadi kita kena pinjam yang depan dia. Pinjam kat nombor bulat. Pinjam 1. Bila pinjam 1, jawapannya tinggal 5. Jawapannya adalah 5. Okey, bila dipinjam 1, sini akan dapat 4 per 4. Dapat 1 ataupun dapat 4 per 4. 4 per 4. Okey, tolak dulu nombor bulat dia. Nombor bulat 5 tolak 1, jawapannya 4. Okey, 4 per 4, sebab penyebutnya adalah sama, kita terus tolak. 4 tolak 1, jawapannya 3. Jadi dapat jawapannya 3 per 4. 3 per 4. Okey, kita dah dapat jawapan dia, tapi kita belum tolak yang ini lagi. Yang ini kita belum selesai. Jadi macam mana kita nak tolak? Kita ambil jawapan yang ini, tolak dengan yang atas. Okey, jawapan dia apa? 4. Nombor bulat dia 4. Pecahan dia 3 per 4. 3 per 4. Okey, yang seterusnya nombor bulat tak ada, kita tinggalkan kosong. 1 per 3. Tulis 1 per 3. Okey, disebabkan tak ada, kita terus turunkan. Terus turunkan 4 ini. Okey, terus turunkan 4. Okey, seterusnya kita tolak pecahan pula. Tolak pecahan, kita buat 3 per 4 tolak 1 per 3. 1 per 3. Okey, penyebutnya berbeza. Ini 4, ini 3. Jadi macam bagaimana kita nak samakan? Okey, kita boleh buat darab silang ataupun darab nombor sepunya terkecil, gandaan sepunya terkecil. Okey, kali ini kita buat darab silang. Cuba kita tengok darab silang. Kita darabkan yang ini dengan yang ini. Okey, darabkan yang ini dengan yang ini. Okey, 3 darab 3 berapa? 3. Kita buat 3 darab 3. Okey, apabila sini darab silang, okey, kita darabkan yang ini dengan yang ini. Okey, berapa jawapan dia? 1 darab 4. 1 darab 4. Okey, yang bawah kita darab secara silang. 4 darab 3. 4 darab 3. Bila ini yang sini darab 3, sini darab 4. Sini darab 4. Okey, sini darab sini. Okey, kita tulis balik. Okey, 3 darab 3 jawapannya adalah 9. 4 darab 3 adalah 12. Tolak 1 darab 4 4. 3 darab 4 adalah 12. Okey, sekarang dia punya penyebutnya adalah sama.
iaitu 12, ini 12, ini pun 12. Jadi kita boleh tolakkan terus pengangkanya, Jadi 9 tolak 4, jawapannya adalah 5. Jawapannya adalah 5. Kekalkan penyebut 12. Jadi kita dapat jawapan 5 per 12. Apabila kita tambah kedua-duanya, kita dapat jawapan 4, 5 per 12. Okey, setelah kita tolak 6, tolak 1, 1 per 4, tolak lagi 1 per 3, kita dapat jawapannya adalah 4, 5 per 12. Okey, ini adalah jawapannya. Okey, setakat ini saja tajuk kita berkaitan dengan penolakan pecahan. Okey, kita dah belajar bagaimana nak menolak nombor yang sama penyebutnya dan yang berbeza penyebutnya. Kita dah belajar kedua-duanya sekali. Okey, setakat ini saja. Sekian, terima kasih.